Geng, korang tahu tak? Waktu aku buat konten, Arif Aiman tak dipanggil dalam skuad Brad Moloney hari tu. Ada yang DM aku, ada yang komen kata, alah JDT tak nak bagi dia main skuad under 23 ni sebab ni perlawanan underage saja. Itu memang aku boleh terima. Betul, kelab tak wajib untuk lepaskan player-player kalau kata tournament tu hanyalah untuk tournament underage. Tapi ada juga yang DM aku kata, JDT tak nak lepas dia sekarang. Sebab apa? Nak bagi dia main waktu AFF nanti. Tapi yang aku tak fahamnya, ada juga manusia yang DM aku sampai cakap, kau ni bodoh sangat ke? Kau ada nampak player-player macam Ansu Fati, Jude Bellingham main dengan skuad under 23 negara diorang. Dan bila aku terima DM macam ni aku rasa macam nak berdepan nak berdebat dengan kau, nak cerita tentang player-player yang dipanggil dan juga player-player yang tak dipanggil ni. Sebab apa bagi aku, kita semua ada pendapat masing-masing dan kita boleh tak bersetuju, tapi kita kena hormat pendapat orang lain. So untuk video kali ni, jom kita tengok siapa player yang sepatutnya dipanggil dan siapa player yang tak layak langsung berada dalam national squad untuk kejohanan Piala AFF Suzuki yang akan berlangsung pada tahun ni. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni guys dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So, based on senarai pilihan player Tan Cheng Ho untuk kejohanan AFF tahun ni yang dikeluarkan oleh FAM pada tanggal 16 November baru-baru ni, ramai yang geram, ramai yang meluahkan perasaan tak puas hati. Sebab apa? Ini sebenarnya bukanlah skuad terbaik yang kita ada. Bukan kata dari kalangan netizen saja, pengulas profesional Zainal Abidin Rauf pun ada mempersoalkan. Dia tanya, adakah realistik dengan skuad yang kita ada ni, kita target untuk layak ke final? Selepas baca macam-macam pendapat dekat media sosial mengenai collab kali ni aku pun ada pendapat aku jugalah untuk share dengan korang. Pendapat aku ni dah mengambil kira corak permainan yang coach Tan Cheng Ho nak main. Selain daripada faktor perlunya ada player-player berpengalaman dan juga nak bagi pendedahan kepada player-player yang muda. Sebab apa? Kita juga sebenarnya perlu menggunakan kejohanan Piala AFF ni untuk persiapan menghadapi kelayakan Piala AFC pada tahun hadapan. Untuk departmen penjaga gol, player-player yang dipilih adalah Hairul Fahmi Cik Mat, Hairul Azhan dan juga Azri Ghani. Bagi aku, ketiga-tiga penjaga gol ni adalah memang keeper utama untuk tim-tim diorang dalam saingan Liga Malaysia. Tapi masalahnya, kalau ikutkan rekod dekat saingan Liga Super saja, ketiga-tiga penjaga gol ni, tim diorang semuanya bolos lebih daripada 30 gol sepanjang season 2021 ni. Cuma masalah aku adalah kenapa kita masih lagi perlu panggil Hairul Azhan ataupun Yan, penjaga gol pasukan Selangor. Sebab apa bagi aku, sepanjang Piala Malaysia tahun ni Hairul Azhan ada melakukan beberapa kesilapan. Dibolosi dengan gol-gol yang boleh dikatakan agak mudah. Itu belum lagi kita ingat balik kesilapan dia waktu last friendly hari tu. So antara player-player yang aku rasa patut berada dalam national collab kali ni adalah Farizal Marlias. Tak dinafikan, dia adalah antara penjaga gol yang paling berpengalaman dan juga terbaik yang ada dalam liga kita. Selain daripada tu, Halamullah Al-Hafiz, penjaga gol PJ City pun sepatutnya dipanggil lah dalam national collab kali ni untuk menggantikan tempat Yan. Seterusnya dekat department centre back, Adi Zafwan, Badak, Dion Kus yang akan datang walaupun sedikit lewat. Selain daripada Junior Esdal dan juga Dominic Tan. Cuma persoalan aku, kenapa kita perlu panggil Badak yang baru baik injured, baru main beberapa match berapa minit main dengan pasukan JDT? Sebab apa bagi aku adalah lebih baik kita bagi masa untuk Badak recover betul-betul sebelum dia buat comeback sepanjang season untuk tahun depan. Cuma kalau kata kita tengok balik dalam collab sebelum-sebelum ni nama Dominic Tan memang sering kali ada dalam collab sebelum-sebelum ni. Tapi masalah dia, coach Tan Cheng Ho seolah-olah tak nak bagi peluang untuk Dominic Tan tunjukkan kemampuan dia. Kalau kata kau tak nak bagi peluang langsung dekat Dominic Tan ni, baik kau panggil player-player yang tak ada dalam skuad kali ni. Contohnya Syahrul Nazim Zulpakar daripada pasukan Selangor dan juga Syahrul Nizam daripada pasukan Terengganu FC. Next, kita tengok pula dekat bahagian right back, Riza Ghazali, Syami Safari dan juga Quentin Cheng. Cuma sejujurnya, pendapat aku, kita tak perlu pun panggil Syami Safari untuk sertai skuad AFF kali ni. Walaupun dia regularly dapat national call up daripada Tan Cheng Ho, sebenarnya Syami Safari bukanlah on top of his performance bersama dengan pasukan Selangor. In fact, dia gagal untuk provide more assist berbanding nama Devon, right back kedua dalam pasukan Selangor. So, untuk player yang aku rasa sepatutnya dipanggil, instead of Syami Safari, tak lain tak bukanlah Matt Davis yang kita tahu right back ni seolah-olah suka untuk dicabar oleh player-player lain, termasuklah Riza Ghazali sendiri. Dan juga mungkin right back muda pasukan Terengganu iaitu Azhar Azmi boleh dipertimbangkan untuk menggantikan tempat Syami Safari.
Seterusnya dekat bahagian left back pula, option kita memang sangat-sangat tak banyak based on 28 orang player yang dipanggil kali ni. Sebab apa kita cuma ada Arif Fazilah dan juga Arif Farhan saja selain daripada Syami Safari yang boleh juga beraksi sebagai emergency left back yang ada dalam list call up kali ni. Cuma persoalan aku sama juga macam korang. Kenapa Kobin Ong tak dipanggil dalam national call up kali ni? Selain daripada mungkin kalau kata tak nak panggil lah Kobin Ong, mungkin kita boleh panggil Daniel Ting daripada pasukan KL City. Sebab apa, dua orang player ini adalah player yang sangat konsisten beraksi dekat bahagian left back untuk pasukan masing-masing selain daripada Arif Fazilah. Dekat bahagian midfield pula, pemilihan player macam Badrul Bakhtiar, Ikram Mahinan dan juga Kenny Parash selain daripada Muhairi Ajmal, bagi aku pemilihan player ni bukanlah satu benda yang mengejutkan aku. Sebab apa, dengan pemilihan King of Long Ball dan juga King of Back Pass ni, benda ni bukan satu benda yang luar biasa sangat. Dua orang player ni dah lama beraksi under Tan Cheng Ho. Waktu dekat Kedah dulu dah faham sistem dan juga taktikal Tan Cheng Ho. Cuma apa yang aku harapkan, diorang mampu untuk tunjukkan kemampuan diorang dekat club level pergi dekat AFF Suzuki Cup nanti. Dan kalau kata ada player pilihan aku yang tak ada dalam list call up dekat bahagian midfield ni pula adalah Syafiq Rahim. General yang aku rasa memang patut ada dalam skuad Malaysia sekarang ni. Selain daripada tu, dalam sistem Tan Cheng Ho ni kita perlukan seorang playmaker untuk beraksi dekat position number 10. So pemilihan player macam Nik Akif Syahiran dan juga Nazmi Faiz mungkin boleh isi posisi tersebut. Tapi malangnya diorang dua orang ni tak ada dalam list call up kali ni. Seterusnya, posisi yang paling banyak pertikaian. Banyak sangat komen-komen negatif mengenai pemilihan Tan Cheng Ho untuk posisi winger ni. Sebab apa, player yang dipanggil adalah Mohamed Sumare, Safawi Rashid, Ahyar Rashid, Fayyad Zulkifli dan juga Faisal Halim. Based on current performance, aku tak rasa Safawi Rashid perlu dipanggil ke dalam skuad AFF Suzuki Cup tahun ni. Sebab apa, dekat club level pun kita boleh nampak Safawi masih lagi struggle untuk dapatkan balik performance dia macam tahun-tahun sebelum-sebelum ni. Dan apabila kita dah panggil dia ke dalam list call up kali ni, katakanlah dia tak perform waktu AFF Suzuki Cup nanti, macam-macam alasan akan keluar. Dia perlukan lebih minit permainan lah, dia masih mencari fitness sebenar lah. Benda-benda macam ni lah sebenarnya kita as a fans tak nak dengar. Kalau kata player tu tak ready untuk beraksi buat skuad kebangsaan, kenapa kita nak panggil dia ke dalam call up kali ni? Dan mana perginya player macam Arif Aiman yang kita tahu player tu adalah antara player terbaik yang ada dalam liga kita sekarang ni. Dan apabila persoalan macam ni diajukan kepada Tan Cheng Ho, alasan dia adalah takut untuk overuse player muda macam Arif Aiman ni. Aku bila dengar statement ni, aku tergelak sekejap. Sebab apa? Mungkin Tan Cheng Ho dah lupa betapa dia overuse player macam Ahyar Rashid yang beraksi dekat kejohanan Piala Belia, Piala Presiden, bawah 19 main, bawah 23 main, senior team untuk pasukan Malaysia pun dia main. So dengan pendedahan-pendedahan dekat senior level dalam tempoh minit permainan yang banyak macam ni lah, aku rasa dah bentuk Ahyar Rashid yang pergi ke JDT hari tu. Kalau kata Arif Aiman ni tak boleh main sepanjang 90 minit, mungkin kau boleh turunkan dia waktu minit ke 60 dan ke atas. So next, kita pergi kepada department striker pula. Luqman Hakim Syamsuddin, Syafiq Ahmad, Guilherme Di Paula, Kogiles Warren dan juga Darren Lock. Aku cuma setuju Luqman Hakim Syamsuddin dan juga Darren Lock saja. Tapi kalau kata cerita kita perlukan striker berpengalaman ada juga dalam tim AFF sekarang ni, mungkin boleh include lah Syafiq Ahmad. Dan kalau kata perlukan hiburan, boleh include Guilherme Di Paula sekali. Bukan nak cakap pandai, tapi sebodoh-bodoh kita orang as a fans, kita orang ni taklah bodoh sampai tak tahu langsung untuk nilai mana satu player yang betul-betul perform, mana satu player yang underperform. Dan kita juga as a fans untuk skuad Harimau Malaya tahu Piala Malaysia akan habis hujung November nanti, and then AFF akan start sampailah awal Januari baru habis. Dan lepas saja habis AFF, of course confirm lah pre-season untuk klub-klub dalam saingan Liga Malaysia akan start waktu tu. So mungkin pertengahan Februari ataupun awal Mac akan start Liga, sampailah bulan 6 nanti akan break pula, ada pula AFF qualification. So mungkin disebabkan oleh faktor-faktor macam ni lah, ada pihak-pihak yang mungkin rasa kalau kata lepaskan player-player utama diorang, bila player-player utama ni dah dapat rest. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang tentang isu National Call Up yang ramai player-player utama tak ada dalam list kali ni? Dan betul ke cakap-cakap dekat luar sana adanya tangan gaib yang mengganggu pemilihan player-player yang dilakukan oleh Tan Cheng Ho? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni gang dengan like, share, subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu sahaja daripada aku, gang. Assalamualaikum.